Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi sesi PDPR. Okey, jadi cikgu ingin menunjukkan topik dan juga subtopik yang ada dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Okey, ini adalah buku teks tingkatan 2. Okey, untuk yang pertama, isi kandungan. Dalam PSV ni kita ada beberapa bidang. Okey, bukan tajuk bidang. Bidang yang ada yang pertama, kedua, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada 5 bidang di bawah PSV. Yang pertama adalah bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Kedua, seni halus. Ketiga, reka bentuk. Keempat, seni kraft. Dan kelima, bidang komunikasi visual. Untuk tingkatan 2, kita ada 5 bidang. Okey, bidang yang pertama, di bawah bidang sejarah dan apresiasi, tajuk 1 adalah seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Di bawah bidang seni halus kita ada 3 tajuk. Yang pertama, seni lukisan. Kedua, catatan. Ketiga, seni cetakan. Dan untuk bidang yang ketiga kita ada 3 tajuk juga. Yang pertama, reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman, dan juga reka bentuk industri. Untuk bidang seni kraft kita ada 2 tajuk, seni sulaman, seni seramik. Dan untuk yang terakhir sekali, bidang komunikasi visual, kita ada 2 tajuk, seni reka grafik, simbol dan logo. Dan yang kedua adalah seni foto. Jadi untuk hari ini kita masuk tajuk 1, seni ragam hias pengangkutan dan alat permainan rakyat dan alat domestik. Okey. Ini adalah bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Ini adalah pendahuluan. Okey, untuk di bawah bidang sejarah, dan apresiasi seni visual. Dalam bidang ni kita akan memberi tumpuan kepada penggunaan seni ragam hias dalam pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik, oleh masyarakat dahulu. Jadi kita generasi pada hari ini perlu tahu apa yang digunakan tradisi pada waktu dahulu. Jadi dia mempunyai maksud tersurat dan tersirat dalam seni pengangkutan, alat permainan dan juga alat domestik pada waktu dahulu. Ragam hias mempunyai nilai estetik dan berkait rapat dengan budaya serta cara hidup masyarakat kita. Jadi penggunaan tadi dia berkait rapat dengan budaya dan juga cara hidup kita pada waktu dahulu. Dan kita sebagai generasi pada zaman sekarang perlu tahu untuk menerapkan
supaya budaya kita tidak ditelan dek zaman. Okey, kitalah generasi yang mewarisi budaya-budaya tersebut. Jadi kita perlu tahu apa itu seni yang terdapat di dalam ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Apa itu alat domestik? Okey, siapa tahu? Seni ragam hias pengangkutan, pengangkutan macam biasa, seperti beca, lepas tu perahu. Okey, kat sini gambar perahu. Dan untuk alat permainan rakyat, apa dia? Siapa tahu? Siapa boleh bagi contoh? Yang pertama, seperti permainan pada zaman dahulu, seperti gasing, congkak dan juga sebagainya. Dan alat domestik. Okey, alat domestik ni siapa tahu? Okey, untuk alat domestik, contohnya alat kegunaan kita setiap hari. Apa dia pada zaman dahulu? Contoh. Antaranya seperti rehal. Okey, di dalam sini seperti rehal, alat harian yang kita gunakan. Rehal dan juga siapa tahu kukuran? Kukuran ni alat zaman dahulu sebelum terciptanya mesin moden sekarang yang kita guna untuk mengikis kelapa tu. Zaman sekarang dah moden. Zaman dahulu sebelum adanya mesin untuk mengikis kelapa tu, kita ada satu alat tanpa menggunakan elektrik. Dia dipanggil sebagai kukuran. Nanti Ustaz akan tunjuk dalam buku teks ada semua tu. Ini definisi. Ustaz dah bagi tahu tadi definisi. Kita masuk bab persepsi seni. Standard kandungan sebelum tu, standard kandungan 1.1. Kat sini korang akan belajar tentang pemahaman terhadap seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Apa maksud apresiasi seni visual? Kat sini apresiasi seni visual ni maksudnya apresiasi boleh didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang mengenai hasil-hasil seni mereka. Jadi apresiasi ni adalah kajian kita terhadap hasil seni yang dihasilkan oleh mereka. Maksudnya yang dihasilkan oleh, sebagai contoh, tokoh-tokoh seni lah. Faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan juga subjek matter serta gaya dan style mereka. Setiap pengkarya mempunyai style masing-masing. Gaya untuk menghasilkan sesuatu karya, dia mempunyai style yang berbeza. Jadi maksudnya setiap pekarya dia mempunyai kemahiran yang tertentu. Boleh faham?
Okey, macam mana kita nak buat untuk apresiasi seni ni? Kita tengok. Okey, proses dia. Proses yang berlaku, terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar pendidikan seni mengenai proses apresiasi. Antaranya ialah menggambarkan. Okey, kita ada 4 proses dia untuk apresiasi seni. Jadi yang pertama menggambarkan, kedua menganalisis, ketiga tafsiran dan juga keempat penilaian. Okey, yang ini sebagai untuk pengetahuan je lah. Okey. Okey, kita teruskan. Untuk tajuk yang pertama adalah persepsi seni. Okey, seni ragam hias atau ornamen ialah hiasan dalam seni kraf atau gaya seni. Okey, dekat sini dia tunjuk ada 3 contoh design ataupun corak yang dihasilkan melalui, yang pertama adalah kain puar, kedua ukiran kayu, dan yang ketiga adalah ukiran tembaga. Contoh, ni adalah 3 contoh design ataupun motif yang dihasilkan. Okey, untuk tingkatan sebelum ni korang dah belajar, okey, korang dah belajar tentang elemen dan juga prinsip seni untuk tingkatan 1. Jadi untuk tingkatan 2 ni, daripada korang belajar, daripada tajuk-tajuk, prinsip dan juga elemen tu, dia masuk dalam ni. Okey, dia masuk dalam ni. Okey, seni ragam hias merupakan karya seni yang diambil daripada motif flora, fauna, geometri, awan larat dan figuratif. Flora, fauna, okey, geometri adalah satu bentuk geometri, antaranya seperti dia mempunyai sudut, ada sudut, dan juga berbentuk segi empat, contohnya berbentuk segi empat. Okey, dia mempunyai sudut segitiga dan juga bulatan. Okey, ni adalah motif geometri. Manakala untuk awan larat dan juga figuratif, awan larat ni biasa yang dihasilkan dekat ukiran kayu, biasanya lah. Okey, untuk geometri, okey, kita tengok. Ni adalah bentuk geometri. Ini adalah bentuk, kita dah belajar sebelum ni, geometri dan juga organik. Okey, ni bentuk organik dan juga ni bentuk organik. Okey, seterusnya seni ragam hias pengangkutan. Okey, ini adalah pengangkutan pada zaman dahulu. Okey. Dahulu pergerakan dengan menggunakan kereta lembu. Yang ni biasa digunakan dalam majlis-majlis ataupun aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di dalam di dalam masyarakat. Okey. Dan juga beca. Beca biasa sekarang ni pun ada. Okey. Yang banyak digunakan dekat Melaka lah. Okey. Dekat Melaka, okey, banyak beca yang digunakan untuk bergerak ke suatu tempat dan ke sesuatu tempat yang lain. Okey, seterusnya
Okey, kita tengok pada bahagian perahu. Okey, ini adalah ragam hias untuk pengangkutan. Perahu kita ada, kita tengok Okey, ni adalah suatu bentuk hasil seni. Yang pertama dekat sini adalah bangau, dipanggil dengan nama bangau. Biasa dekat depan ni. Kedua, caping atau koyan. Ketiga, okok tepi ni, yang ni tengah-tengah. Dan keempat, badan. Kalau korang tengok dekat sini, tengok corak yang dihasilkan pada badan perahu. Okey, ragam hias pada, okey, ni adalah ragam lah, hias motif-motif yang dihasilkan. Okey, ini bukan cat tau. Ini adalah ukiran kayu. Kita tengok dekat sini, terdapat seni hias corak awan larat yang menggunakan warna-warna terang. Bangau iaitu ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu, biasanya mempunyai seni ragam hias motif flora ataupun fauna. Okey, kat sini ukiran kayu, okey. Okey, di sini. Okey, kat sini. Okey, seterusnya seni ragam hias alat permainan rakyat. Tadi pengangkutan. Kat sini seterusnya ragam hias alat permainan rakyat. Yang pertama kita ada wow. Kat sini semua ada motif dia, corak pada wow. Dan juga gasing. Okey, gasing dipanggil apa ni? Kat sini. Ini pada gasing kita ada ukiran kayu. Ukiran kayu kita ada tebuk, tembus dan juga ukiran timbul. Ni dipanggil ukiran timbul. Okey, dan seterusnya congkak. Okey. Setakat ni okey, jelas. Okey, dan seterusnya yang ketiga, seni ragam hias alat domestik. Okey, alat domestik ni biasa berkaitan dengan keperluan harian terutama di rumah. Okey, boleh. Ini adalah alatan yang biasa kita gunakan pada zaman dahulu, seperti rehal, kukuran, acuan putu, jebak puyuh, bakul dan nyiru. Ialah contoh alat domestik tradisional yang mempunyai seni ragam hias yang tertentu. Jadi, seni kat sini berbeza. Okey, daripada alat domestik ni semua berbeza. Yang pertama adalah rehal. Ini adalah ukiran, tebuk, tembus. Yang ni adalah untuk ukuran seperti cikgu cakap tadi. Ni adalah ukuran untuk mengikis kelapa, okey. Dan yang ketiga, acuan putu untuk membuat makanan. Dan yang ni adalah jebak puyuh pada zaman dahulu. Dia mempunyai ukiran juga. Jebak puyuh ni untuk menangkap burung, okey. Okey, dan kita masuk untuk tokoh-tokoh. Okey, tokoh adalah sangat penting di dalam setiap tajuk. Setiap tajuk dia mempunyai tokoh-tokoh yang berlainan. Setiap tokoh dia mempunyai satu kemahiran yang dia mahir. Okey, dia mempunyai satu kemahiran yang ada pada dia. Setiap orang tokoh ni. Okey, contoh kita tengok tukang ulung perahu tradisional. Okey, ni adalah satu contoh tokoh untuk perahu tradisional. Okey, bernama Hasni bin Ali. Dilahirkan pada tahun 1946 di Terengganu. Beliau mewarisi kemahiran daripada
ayah dia. Okey. Perahu perbuatannya kaya dengan nilai-nilai tradisional Melayu. Dan kita tengok untuk tokoh yang kedua iaitu Adi Guru Wow Tradisional. Jadi beliau bernama Syafi bin Yusuf. Lahir pada tahun 1947 di Kelantan. Jadi dia hanya khusus untuk membuat wow sahaja. Okey. Ini adalah tokoh tradisional pembuatan wow. Meminati bidang craft wow sejak kecil dan mendapat sokongan daripada keluarganya. Keunikan hasil pembuatannya ialah pada badan wow yang berbentuk bulat dan seimbang. Jadi dia membuat corak ni melalui hasil seni beliau. Jadi kat sini kita tengok hasil seni beliau. Bermotifkan flora. Kat sini. Korang boleh tengok. Ini adalah satu contoh gambar daripada Adi Guru Wow Tradisional daripada tokoh. Untuk pembelajaran kita pada hari ini setakat itu sahaja dahulu. Nanti kita akan sambung pada kelas seterusnya. Jadi nanti Ustaz akan memberitahu pula di dalam grup WhatsApp apa tugasan yang perlu korang buat. Cikgu harap korang dapat belajar dengan baik. Setiap tugasan yang cikgu beri korang perlu siapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Cikgu harap semua faham. Sekiranya ada masalah, boleh WhatsApp kepada cikgu. Sekiranya ada masalah yang tertentu. Jadi cikgu tamatkan dahulu sesi pengajaran kita pada hari ini. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.